Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKP 3.0 Extended yang dijenamakan semula sebagai apa? PPN, Pelan Pemulihan Negara. Tapi kita sebagai orang Islam, supaya untuk kekal positif, PPN tu kita tukar kepada apa? Pelan Pemurnian Nawaitu, niat. InsyaAllah, semua yang kita buat ni niatkan kerana Allah. InsyaAllah kita semua akan kekal positif dan bersemangat. InsyaAllah. Apa khabar sidang penonton semua? Ya, selamat datang, selamat bersiaran bersama Kisah 9 Suku Malam. Ya, satu channel yang disediakan oleh pihak My Pusaka dalam berkongsi kisah suka dan duka perancangan pewarisan dan urus pusaka. Dan malam ini sekali lagi bersama saya Zulhazmi Ilyas, Jurutera Pusaka. Ya. Apa yang saya akan kongsikan pada malam ni? Ya. Ini adalah kisah wasiat dan pusaka. Ada yang kisah ke? Bahagian 2. Ya, ini lanjutan daripada kisah yang terdahulu. Jadi untuk refresh balik apa yang telah saya kongsikan beberapa minggu yang dahulu, pada bahagian pertama saya bacakan balik. Ya, ini adalah berkenaan dengan perkongsian khutbah Jumaat yang pernah disiarkan di masjid-masjid seluruh negeri Selangor pada 25 Oktober 2019 yang bertajuk Merancang Harta Pusaka Mengukuh Silaturahim. Ya, saya bacakan yang minggu sebelum ni dahulu. Ya, okey. Sesetengah masyarakat menganggap pengurusan harta pusaka hanya boleh diselesaikan melalui pembahagian secara faraid sahaja. Sikap ini boleh dikatakan antara penyebab berlakunya kelewatan pembahagian harta pusaka bagi seseorang si mati. Ya. Okey, kemudian saya teruskan dengan perenggan ketiga. Kegagalan mengurus harta pusaka dengan baik akan mendorong berlakunya krisis dalam institusi keluarga yang membawa kepada pertelengkahan sesama waris. Ya, yang ni dah banyak sangat. Ya, kita bersiaran dalam kisah 9 suku malam ni saya rasa dah lebih daripada 100 kali. Semuanya banyak, ya, majoriti saya kata 90% adalah kisah duka urus pusaka, waris bergaduh, ya, waris bertelengkah. Macam-macam hal, ya, macam-macam hal masyarakat kita. Ya. Jadi pada minggu ini apa yang saya akan kongsikan pada bahagian 2 adalah lebih kepada perancangan pewarisan. Ya, okey, kita sambung lagi khutbah Jumaat tu. Okey. Khutbah Jumaat tu mengatakan pada muka surat 4, ya, sebenarnya untuk mengelakkan harta pusaka menjadi beku dan waris berbalah sesama sendiri, ya, ianya mampu ditangani dengan berkesan sekiranya masyarakat kita membuat perancangan awal secara teratur dan sistematik sebelum meninggal dunia. Okey. Perancangan ni ada 4 objektif, ya. Yang pertama, supaya kita dapat melakukan amal jariah untuk diri kita. Maksudnya apa, tuan-tuan? Wakaf sedekah. Ya, wasiat, wakaf, sedekah. Diberikan kepada siapa? Wasiat adalah kepada bukan waris. Contohnya, anak angkat, surau. Kenapa benda ni penting? Ya, sebab kalau kita pemilik harta tidak membuat wasiat sedekah ni, tidak membuat dokumen menyatakan hasrat kita untuk wakaf sedekah ni, saya tak fikir, ya, berdasarkan pengalaman kami di pihak My Pusaka, ya, majoriti hampir ke semua waris-waris, ya, tidak akan melaksanakan wakaf sedekah ni kalau tak dipesankan. Malahan mereka berebut, tak cukup. Walaupun ada bahagian masing-masing, ya, tak cukup. Jangankan kata nak wakaf sedekah bagi pihak kita yang dah tak ada tu. Kan? Ramai, ya, di antara kita yang hebat hidup di dunia, ya. Dunia ni hebat, semua orang respect, puja, kaya raya. Tetapi tak bermakna kita mati pun dalam keadaan hebat. Ya. Sebab apa? Sebab kita tak membuat wakaf sedekah. Ya. Ramai orang berkata, ya, harta tak boleh dibawa mati. Tetapi sebenarnya boleh. Apa cara dia? Wakaf sedekah. Itulah satu-satunya cara untuk
kita bawa mati harta kita. Ya, okey. Saya sambung lagi. Tujuan perancangan ni yang kedua, yang ketiga dan keempat, ya. Yang kedua, supaya kita dapat memberi harta kepada orang yang kita sayang. Itu tujuan perancangan. Yang ketiga, supaya kita dapat memastikan waris kita tidak menagih simpati daripada orang lain. Sebab apa? Waris kita dapat bahagian dia. Tak perlulah dia meminta-minta merayu, ya. Yang keempat, supaya kita dapat mengagihkan harta pusaka kepada mereka yang berhak. Mana waris-waris faraid kita. Ini saya nak kongsikan. Klien saya yang pertama lebih kurang 2 tahun setengah yang dahulu. Ya, seorang ibu yang agak berumur, ada cancer survivor tahap 4. Suaminya pun dah berumur. Mereka berdua ni kahwin lewat. Pada ketika itu mereka mempunyai 2 orang anak perempuan, dua-dua di bawah umur. Jadi klien ni menghubungi saya untuk membuat perancangan. Ya, tujuan dia apa? Supaya apabila beliau dan suami tiada kelak, anak-anak yang masih di bawah umur tu dapat, ya, bahagian masing-masing. Tak ada siapa yang mengambil. Ya, maklumlah anak bawah umur kan. Takut nanti disalahgunakan oleh orang lain. Jadi beliau dan suami melantik seorang pemegang amanah bagi pihak anak-anaknya. Supaya apa? Supaya pelajaran anak-anak mereka terjaga. Sara hidup mereka terjaga, ya. Sehinggalah mereka berumur 18 tahun. Itu perancangannya. Itu, ya, pasangan yang hebat yang bertanggungjawab kepada anak-anak bakal waris mereka. Jadi itu tujuan perancangannya. Bila dibuat semasa kita masih hidup. Ya. Okey. Jadi apa yang kita boleh buat pengajaran daripada kisah pada malam ini, ya. Yang pertama, saya kaitkan balik dengan yang minggu terdahulu, bahagian pertama, ya. Apabila kita membincangkan hukum faraid, kena faham betul-betul ni, ya. Dia terdiri daripada 4 elemen. Hukum faraid, ya, 4 elemen. Yang pertama disebut at-taharus, ya. Yang pertama, melepaskan hak dengan redha. Okey. Yang kedua, melepaskan hak dengan tebusan. Yang ketiga, pembahagian sama rata yang dipersetujui oleh semua waris. Dan yang keempat, pembahagian ikut kadar faraid. Apabila kita bercerita tentang hukum faraid, ada keempat-empat elemen ni. Maknanya hukum faraid ni bukan sekadar isteri 1/8, ibu ayah 1/6. Itu apa dia, tuan-tuan? Itu pembahagian ikut kadar faraid, ya. Kena faham tu betul-betul. Okey, yang kedua, kita ni yang masih hidup, ya, hampir wajib, ya, orang Islam ni, ya, merancang semasa kita masih hidup sebelum meninggal, ya. Okey, saya kongsikan pada malam ni satu hadis riwayat Al-Bukhari, ya, yang bermaksud tidak sepatutnya seseorang muslim, ya, yang mempunyai sesuatu ingin diwasiatkan tidur 2 malam berturut-turut, ya, melainkan dia menulis wasiat di sisinya. 2 malam je. Cuba tanya diri sendiri, dah berapa malam kita tidur? Ya, berdengkur macam kubota tu kan. Berapa malam dah kita tidur? Sedangkan hadis sahih ni, ya, riwayat Al-Bukhari mengatakan tak boleh lebih daripada 2 malam berturut-turut. Ya. Jadi sidang penonton, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Jadi apa lagi yang kita boleh sampaikan, ya, untuk menggerakkan hati masing-masing membuat perancangan ni, ya. Kisah suka duka pusaka, ya, telah diceritakan dalam channel Kisah 9 Suku Malam ni oleh ramai perunding mai pusaka. Dah banyak sangat kisah, majoritinya kisah duka. Dan malam ni pula saya kongsikan satu hadis sahih, ya, mengatakan keperluan merancang sebelum kita meninggal. Kan? Apa lagi yang nak trigger kita supaya merancang ni? Takkan sampai nyawa dihalkum, ya. Pada ketika itu dinamakan maradul maut. Ketika itu taubat tidak lagi diterima.
ya, perancangan pewarisan, hibah, wasiat, pesanan pada ketika itu tidak lagi valid. Ya, jadi sidang penonton yang saya hormati sekian, ambil pengajaran daripada kisah pada malam ni dan juga kisah-kisah sebelum ni. Ya, Allah beri kita peluang, ya, dalam tempoh PKP yang dijenamakan semula PPN ni, ya, pulang kepada pencipta. Kemudian apa, pelan pemurnian nawaitu. Sebenarnya Allah memberi kita peluang untuk bermuhasabah diri. Ya, apa lagi yang perlu kita buat untuk menjadikan kita ni seorang Muslim yang lebih baik? Ya, dan memandangkan saya perunding My Pusaka, maka saya menyeru sama-sama, ya, saling ingat mengingati, buatlah perancangan, ya, semasa kita masih hidup. Sementara Allah memberi kita peluang hidup ni, buatlah perancangan, ya, bukan untuk sesiapa, untuk ahli keluarga kita, bakal waris kita, ya. Itu sajalah kot yang dapat saya kongsikan pada malam ni. Kisah 9 Suku Malam akan terus bersiaran besok bersama perunding yang lain dengan kisah yang lain, dan insya-Allah, ya, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton akan bersama saya lagi, Zulhazmi Ilyas, Jurutera Pusaka, pada hari Selasa minggu hadapan dengan tajuk hibah yang ditentang. Menarik tajuk tu, tuan-tuan. Sebab apa? Orang selalu percaya bahawa hibah ni kan mutlak kan, tak ada siapa yang boleh ditentang kan. Tapi ada satu kisah berkenaan hibah yang ditentang, ya. Jadi sama-sama kita berjumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Tolong like, share dan follow FB Live mypusaka.info. Sehingga bertemu lagi di lain siaran, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.